Kota Melaka 10 minit. Tuan Ibu Ketua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk bahas bajet 2021. Tuan Ibu Ketua, saya nak mulakan dengan kongsikan satu kisah benar. Seorang datuk jaga cucunya kerana anak dengan menantunya sekarang berada di Singapura. Di Singapura mereka sebelum tu kerja sana, tetapi sekarang mereka menganggur di Singapura tetapi tak boleh balik ke Malaysia. Baik, sekarang ialah CMCO. Sekolah minta supaya cucunya belajar online. Tetapi dia rumahnya tak ada komputer. Jadi pihak sekolah telefon datuk dia. Kata kalau tak ikut online belajar, maka akan tolak makan. Apa datuk buat? Datuk terpaksa pergi pinjam daripada orang. Datuk terpaksa pergi jual barang yang bernilai di rumah dia. Tetapi wang masih tak cukup. Apa dia buat? Wang yang sepatutnya dibelanja untuk beli ubat, dia pakai wang tersebut untuk belikan komputer tersebut. Akhirnya apa berlaku? Datuk tersebut oleh kerana beberapa hari tidak makan ubat, kena stroke. Daripada kisah benar ini kita boleh lihat bahawa rakyat di luar sana semuanya susah. Kisah ini memberitahu kepada kita, rakyat mereka nak beli satu komputer pun tak ada wang. Dia nak beli komputer second hand saja pun tak ada wang. Sistem belajar yang kita ada, kita minta supaya pelajar semua pergi online belajar. Tetapi ada banyak masalah. Ramai orang tak mampu, terutama daripada golongan B40, tak boleh beli komputer. Ini masalahnya. Ya, masalah kita ada 1 juta rakyat Malaysia yang berada di Singapura, yang mereka tak dapat balik ke sini, tak dapat kerja di Singapura, tak dapat bawa wang balik ke Malaysia. Keluarga mereka, 1 juta keluarga mereka yang ada di Malaysia juga menghadapi masalah. Ini hakikat yang berlaku di luar sana. Ini sungguh menyedihkan kita. Tetapi apa yang kita lihat, ada pihak yang tidak bertanggungjawab, yang cuba nak menggunakan COVID-19, nak kaitkan dengan COVID-19 dengan bajet supaya nak isytiharkan darurat. Inilah golongan yang kita harus kutuk. Perbuatan mereka sungguh keji sekali. Datuk Speaker, saya rasa marah. Marah apabila lihat ada orang cuba nak ambil kesempatan ini. Saya lagi marah apa, Datuk Speaker? Semalam saya lihat ada satu dokumentari daripada Al Jazeera yang berkaitan dengan skandal 1MDB. Sebelum ini kita pernah dengar Pekan mengatakan bahawa dia merupakan mangsa kepada penipuan Jolo. Tetapi dalam dokumentari tersebut, Jolo pula kata dia merupakan mangsa kepada penipuan yang dilakukan oleh Pekan. Jadi kita nak tanya sekarang sama ada Pekan tipu Jolo ataupun Jolo tipu Pekan. Yang saya tahu, Pekan tipu rakyat Malaysia, seluruh Malaysia ditipu oleh Pekan. Sebab Jolo kata wang lebih daripada 1 bilion dimasukkan ke dalam akaun Pekan tu bukannya daripada ahli keluarga di Raja Arab Saudi, tetapi adalah daripada Kota Melaka. wang di dalam 1MDB. Boleh mencelah. Jolo juga kata, tuan betul, Jolo juga kata, Kota Melaka. Jolo sudi buat settlement dengan DOJ di USA, Amerika Syarikat, untuk jualkan aset-aset, Tak pulangkan bagi semua aset-aset untuk kebenaran mencelah. bayar hutang 1MDB. Tetapi Kita tahu Pekan bahawa yang apa melarang yang disebut Jolo oleh, untuk membuat Kota begitu. Melaka ini Datuk Speaker, telah disebut sebab itu saya ingin dalam mahkamah dan dia akan dibawa lagi saya ke ingin mahkamah bercadang rayuan kepada dan Parlimen, mahkamah persekutuan. Jadi supaya adalah PAC, tidak bagus untuk kita Kota berharap Melaka supaya PAC membuat tuduhan-tuduhan Pontian, begitu dalam Dewan sebelum Rakyat duduk, ini. saya tak bagi masa. Saya minta Pontian duduk secara Betul, sebab itu saya nak cadang kepada PAC supaya kita jalankan satu siasatan yang menyeluruh. Keadaan apa yang disebut oleh Jolo, kita heretkan Pekan dengan Joro datang ke Parlimen buat penerangan
secara live di PAC tersebut. Ya, untuk kita nak tahu apa yang berlakunya sebenar. Datuk Speaker, saya juga nak mengingatkan Timbalan Menteri Kewangan, Perusahaan Peladangan dan Komuniti, Ahli Parlimen Tanjung Piai masih belum membuat penjelasan terhadap laporan PAC yang telah siap, yang mengatakan beliau terlibat dalam satu direct contract, ya, direct award kepada syarikat beliau. Ya, kalau kita lihat laporan ini, 24 kali soalan ditanya, jawapannya 24 soalan ditanya, jawapannya ialah saya tidak tahu. Bila mau dapat projek, dia tahu. Bila mana ada projek, dia tahu mau pergi tender, direct tender dapat projek. Tapi bila datang ke PAC, bagi penjelasan, 24 kali cakap saya tak tahu. Laporan SPRM telah dibuat. Saya harap supaya SPRM ambil tindakan dengan secepat mungkin. Datuk Speaker, kita semua tahu industri pelancongan merupakan antara sektor yang paling terkesan oleh wabak COVID-19. Dan sektor pelancongan adalah antara penyumbang terbesar GDP negara, iaitu lebih kurang 15%. Tetapi kerajaan kelihatan tidak memberi sokongan dan bantuan yang sepenuhnya kepada mereka. Saya merujuk kepada kenyataan Malaysian Association of Tour and Travel Agents, MATA, dan Malaysian Association of Hotels, MAH. Mereka adalah wakil industri ini telah menyatakan kekecewaan mereka terhadap belanjawan 2021. Menurut MATA, mereka menyatakan dengan izin, the budget has failed to meet the needs of tourism enterprise, particularly SMEs, and does not address the key issue of protecting jobs. Sebenarnya mereka ada buat beberapa cadangan, dan cadangan dan permintaan mereka adalah munasabah. Antaranya, yang pertama, pelanjutan moratorium untuk industri pelancongan sehingga Jun 2021. Kedua, peningkatan subsidi upah. Ketiga, rebate untuk bil elektrik dan bil air. Keempat, perluasan pelepasan cukai sehingga RM8,000 untuk aktiviti pelancongan domestik. Dan terakhir, permintaan mereka ialah grant sejumlah 20 juta untuk digitalkan platform online mereka. Ya, saya rasa ini satu permintaan yang munasabah. Kalaulah kita boleh bagi jasa, ya, 81 juta, takkanlah 20 juta untuk sektor pelancongan tidak boleh dipertimbangkan. Ya, Datuk Speaker. Seterusnya, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan satu skim jaminan, ya, yang barangkali boleh dinamakan sebagai skim jaminan pendapatan sementara. Kita lihat dalam sektor pelancongan, terdapat banyak peniaga-peniaga kecil seperti penjaja cendera hati, penarik beca, gerai makanan, hotel bajet. Dan mereka sudah kehilangan sumber pendapatan kerana tiada pelancong. Jadi buat sekarang memang sukar untuk kerajaan merangsangkan sektor pelancongan. Ya, kita semua faham. Mungkin dia ambil masa 2 hingga 4 tahun lagi untuk pulih. Jadi bagaimanakah kerajaan boleh mengurangkan beban para peniaga di sektor pelancongan sementara mereka boleh beralih ke sektor lain? Jadi cadangan saya ialah supaya kerajaan laksanakan satu program yang mungkin boleh dinamakan sebagai skim jaminan pendapatan sementara, di mana kerajaan terus berikan RM1,000 sebulan selama 6 bulan berturut-turut kepada peniaga kecil di sektor pelancongan. Ini merupakan akan menjadikan, ya, sebagai jaminan pendapatan kepada mereka untuk 6 bulan supaya mereka tidak perlu risau, ya, bimbang tiada pendapatan dan tiada makanan untuk keluarga mereka. Maka pada masa yang sama mereka boleh fokus untuk cari kerja atau mulakan perniagaan kecil di sektor yang lain. Ya, isu yang seterusnya yang saya nak kaitkan ialah berkaitan dengan moratorium. Saya nak kaitkan moratorium dengan M40. Ya, kita lihat, minta rubuskan 30 sen. ya, Datuk Speaker, dalam keadaan COVID-19 ini, golongan M40 juga terkesan teruk. Ramai yang dipotong gaji ataupun pengurangan dari segi allowance. Jadi masalah utama M40 biasanya ialah pinjaman kereta dan pinjaman perumahan.
Jadi di sini kita berharap supaya lanjutkan moratorium selama 6 bulan kepada golongan M40 dan juga B40. Dan kosnya hanya sekadar 6.4 bilion. Saya rasa boleh ditanggung. Kalau kita lihat laporan bank 6 bulan yang pertama, rata-rata semua membuat keuntungan. Maybank untung 3 bilion. Public Bank untung 2.3 bilion. Hong Leong Bank juga untung 1.1 bilion. Semuanya untung. Takkan tak boleh tolong rakyat. Ini ialah banker jaga banker ke kerajaan nak jaga rakyat? Itu saya nak minta supaya kerajaan pertimbangkan. Isu yang seterusnya lalu juga yang akhir sekali ialah mengenai dengan skim insurans pekerjaan EIS yang di mana buat masa kini tidak terbuka untuk mereka yang bekerja sendiri. Sedangkan kita tahu di Malaysia terdapat 2.7 juta pekerja yang dikategorikan sebagai bekerja sendiri. Maka cadangan saya kepada Kementerian Sumber Manusia ialah untuk memperluaskan skim EIS kepada golongan yang bekerja sendiri. Supaya membenarkan mereka bekerja sendiri ini boleh membuat caruman untuk EIS. Maka apabila perniagaan mereka tutup, sekurang-kurangnya mereka boleh dapat bantuan kewangan untuk buat sementara. Datuk Speaker, kita dalam normal baru ini semua kita go online. Online belajar, online beli barang, online perkhidmatan online, sehingga ada online nikah juga online. Jadi saya nak minta supaya Jabatan Kebajikan pertimbangkan supaya permohonan bantuan kebajikan itu dibuat secara online. Buat masa kini pemohon terpaksa pergi ke pejabat Jabatan Kebajikan. Jadi saya nak minta supaya Jabatan Kebajikan boleh amalkan online. First layer bagi mereka online, mohon dulu. Kalau dah lulus semua kelayakan, barulah pergi lawat rumah mereka. Ini dalam norma yang baru. Akhir sekali, Datuk Speaker, ini juga berkaitan dengan online. Dan juga cara untuk kita barangkali kerajaan boleh meningkatkan pendapatan, iaitu sekarang ini kalau kita lihat di kedai beli tiket nombor Magnum dengan Sport Toto, mereka tak ada online, tapi Big Sweep ada online. Jadi oleh kerana ramai pengunjung sudah tidak pergi ke kedai Sport Toto ataupun Magnum sebab mereka perlu scan MySejahtera, perlu scan suhu mereka tak pergi sana beli. Apa mereka buat? Mereka beli daripada sindiket illegal gambling. Jadi saya nak minta supaya pihak kerajaan boleh pertimbangkan memandangkan Sport Toto dengan Magnum, mereka adalah syarikat pemegang lesen gambling yang sah. Benarkan mereka untuk adakan online service juga. Supaya bukan saja kita dapat bentras COVID-19, kita juga dapat mengatasi masalah sindiket ini dan juga dapat meningkatkan pendapatan kerajaan yang dianggalkan kerugian sebanyak 2 bilion setahun kerana mereka memberi daripada sindiket yang tidak berlesen tu. Baik, terima kasih. Itu sekian. Baik. Terima kasih. Tuan Yang Betul. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Tanjung Manis.